Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 268. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1, gambar menunjukkan bilangan belon biru dan merah yang digantung. Baiklah, ini dia belon yang terdapat iaitu ada merah dan juga biru. Okey, bila kita nak menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena nyatakan bilangan dahulu. Okey, kita lihat dahulu biru. Biru ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita keluarkan maklumat. Kita akan tulis dia punya singkatan saja iaitu biru sebagai B. Jadi kita tulis B sama dengan 4. Okey. Kemudian kita nyatakan pula merah. Merah ada 1, 2 dan 3. Jadi kita tulis ni merah bersamaan 3. Jadi kita lihat kepada kehendak soalan. Kita lihat soalan A. Nyatakan nisbah bilangan belon merah kepada bilangan belon biru. Jadi kata kunci di sini ialah kepada itu ialah titik bertandih. Jadi untuk menjawab soalan A, kita tulis dulu dia punya singkatannya iaitu merah kepada biru. Jadi langkah pertama kita gantikan, kita tulis kepada huruf iaitu merah kepada biru. Okey, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua kita gantikan kepada bilangan iaitu nisbah ini ialah perbandingan antara dua bilangan. Jadi merah itu ialah 3, biru itu ialah 4. Maka kita dapat jawapannya iaitu nisbah 3 kepada 4. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Kita lihat pula soalan B. Nyatakan nisbah bilangan belon biru kepada jumlah bilangan belon merah dan biru. Jadi kata kunci di sini ialah kita gantikan kepada hurufnya iaitu soalan B. Nyatakan nisbah bilangan biru, jadi tulis biru kepada jumlah bilangan, maksudnya JK. Apa itu JK? JK itu ialah jumlah keseluruhan. Ditanya jumlah bilangan merah dan biru. Bermaksud merah dan biru kita kena jumlahkan iaitu kita kena tambahkan. Maksudnya merah itu 3 dan biru itu 4. Maka kita tambahkan 4 tambah 3. Kita dapat 7. Ini bermakna jumlahnya ialah 7. Okey, kemudian kita akan gantikan kepada bilangan iaitu biru itu 4. Jadi kita tulis ni 4 kepada nisbah 4 kepada 7. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 1A dan B. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2, selesaikan. 8 1/6 tahun tambah 2 tahun 7 bulan. Okey, jadi di sini ditanya jawapan terakhirnya nyatakan berapa tahun dan berapa bulan. Jika dilihat kepada ayat matematik di sini, nombor di belakang ini memang sudah menepati kehendak soalan iaitu diasingkan 2 tahun dan 7 bulan iaitu tahun dan bulan diasingkan. Cuma yang menjadi masalah ialah yang di depan ini iaitu 8 1/6 tahun. Jadi bagaimanakah kita nak menyatakan 8 1/6 tahun itu berapa tahun dan berapa bulan? Kita boleh cerakinkan pecahan ini yang dinamakan nombor bercampur. Jadi pertama sekali untuk kita lebih faham, kita tulis dulu 1/6 tahun ini bersamaan 8 tahun. Okey, so kita tulis sini 8 tahun. Kita akan tambah 1/6 tahun. Okey, itu maksud cerakin.
Okey. Okey, sekarang jika dilihat 8 tahun ini memang sudah tahun. Okey. Jadi ni cikgu tunjuk ini ialah cerakin. Okey, ni cikgu asingkan 8 dengan 1/6. 8 ini nombor bulat. Jadi dah dapat dah 8 tahun. Cuma 1/6 tahun ni kita akan tukarkan kepada bulan. Jadi apakah konsep penukarannya? Iaitu tahun kepada bulan. Okey. Jadi kita perlu faham dahulu penukaran unitnya iaitu 1 tahun bersamaan berapa bulan. So kita tulis dulu persamaan tahun dan bulan. Ataupun kita panggil perkaitan. Okey, jadi kita tulis dulu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Okey. Okey, kalau 2 tahun kita akan tulis bersamaan 24 bulan. Okey, dia lagi bertambah. Okey, apa maksud di sini? Maksudnya penukarannya untuk tahun ke bulan. Okey, kita tulis ni tahun kat atas ni. Okey, kita tulis untuk penukaran ni tahun bulan. Okey, untuk tahun ke bulan maksudnya unit besar ke kecil kita perlu tukar, maksudnya kita kena darab. Darab berapa? Darab 12. Okey, jadi bila dia nombor bulat 2 tahun dia jadi 24 sebab 2 darab 24 2 darab 12 24. Jadi untuk 1/6 tahun ini sejenis pecahan. Tahun nak ditukar ke bulan, cikgu dah kata darab 12. Jadi pecahan ini kita akan darabkan dengan 12. Okey. So 1/6 kita akan darab 12. Okay, sekarang 12 ni ialah 12 bulan. Kita nak tukarkan kepada bulan. Okay, jadi 6 dengan 12 kita pemudahkan. Sifir 6. 6 kali 1 jawapan dia 6. 12 ni ialah 2 kali 6. Jadi seterusnya 1 kita kali 2 kita dapat 2. Okay, maksudnya kita dapat sini 2 bulan. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya 1/6 tahun ni kita dah tukar menjadi bulan iaitu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Okey, jadi kita boleh kembalikan kepada bentuk tahun dan bulan iaitu 8 1/6 tahun ni ialah berapa bulan dan berapa tahun. Kita akan tulis 8 tahun kemudian kita tulis 2 bulan. Okey, sekarang kita dah dapat menukarkan. Okey, ni kita dah tukarkan jadi tahun dan bulan. Itu 8 tahun 2 bulan. Okay, bila dah kedua-duanya sama bentuknya, maka kita akan lakukan penambahan. Okay, so kita tambahkan cara cikgu lebih suka letak di atas iaitu kita asingkan tahun dan bulan. Okay. So, kita asingkan dah sini bulan. Okey. Okey, kemudian kita ada garis di tengah-tengahnya. Oh, ni sekejap Okey, semula kita buat biru kosong ni. Okay. Okey. Biru. Okey, sekarang kita buat dia punya pemisahnya iaitu garisan di tengah. Okey, dan kita buat garisan di bawah. Okey, sekarang kita akan lakukan operasi tambah. Apa dia? 8 tahun 2 bulan. So kita tulis ni 8 tahun 2 bulan. Kita akan tambah 2 tahun 7 bulan. Okey, jadi kita akan tulis 2 tambah 7 kita dapat 9. Kemudian 8 tambah 2 kita dapat 10. Kemudian jawapan ni kita boleh keluarkan iaitu kita akan tulis 10 tahun 9
bulan. Okey, so kita tulis sini jawapannya ialah 10 tahun 9 bulan. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 2A. Okey, iaitu penambahan 81/6 ditambah tahun tambah 2 tahun 7 bulan. Okey, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 5.3 dekad tolak 3/4/5 dekad. Nyatakan jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi soalan B ini seperti soalan A yang mana dinyatakan kehendak soalan diasingkan dekad dan tahun. Manakala soalannya dalam perpuluhan dan juga pecahan. Jadi langkah pertama cikgu cadangkan kita tukar kedua-dua unit ini kepada dekad dan tahun, iaitu dengan kaedah mencerakinkan. Okay, kita lihat dahulu nombor pertama ini ialah 5.3. Jadi 5.3 ini ialah 5.3 dekad. Jadi langkah pertama kita buat pengasingan ataupun kita lakukan cerakin. Dia 5.3 bermaksud 5 sifar tambah, okey, ni dalam dekad so nanti cikgu tulis So 5 sifar dia tambah dengan, okey, kena tulis cikgu rasa takut keliru nanti So kita tulis 5 sifar dekad tambah sifar perpuluhan 3 dekad. Okey, ini yang pertama. Jadi macam mana kita nak tukarkan kepada dekad dan tahun? Kita lihat yang pertama sekali di bahagian depan, nombor 5 sifar ini, dia boleh menjadi nombor bulat iaitu bila ada titik dan sifar ini tidak membawa nilai. Jadi 5 sifar dekad ni kita boleh tulis sebagai 5 dekad. Okey, yang jadi masalah sikit ialah sifar perpuluhan 3 dekad ini kita perlu tukarkan menjadi tahun. Jadi apakah konsepnya? Jadi kita biasa dengan penukaran unit iaitu kita tulis ni 1 dekad bersamaan kita tulis dulu 1 dekad bersamaan berapa tahun. Okey, kita tulis okey, kita tulis ni 1 dekad. Oh, salah huruf jap. S. Okey. Kita tulis ini 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, kalau dia 2 dekad, okey, kita boleh agak iaitu 20 tahun. Jadi apakah pemahaman yang kita boleh tulis di sini? Apakah yang kita faham tentang kenyataan ini? Iaitu okey, cikgu tulis bawah sikit. Okey, iaitu untuk menukarkan dekad kepada tahun kita perlu darab. Okey, so tulis ni dekad tahun. Okey, maksudnya di sini setiap dekad nak ditukarkan kepada tahun kita perlu darab. Darab berapa? Darab 10. Okey, kita kena darab 10. Jadi kalau sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 3 juga kita perlu darab dengan 10. Jadi sifar perpuluhan 3 bila kita darab dengan 10 tahun, nanti kita akan jadi unit tahun. Okey, sekarang sifar perpuluhan 3 kita akan darab 10. Kita gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Bila darab, kita boleh gerakkan ke kanan sebanyak 1 kali. Okey, so kita gerak 1 kali ke kanan, dia jadi 3. 3 perpuluhan sifar. Jadi 3 perpuluhan sifar ini bermaksud 3. 3 ni sebab dia macam atas kan, perpuluhan sifar tak ada nilai. Jadi kita boleh tulis 3 sebagai 3 tahun. Okey, sekarang kita dah dapat menukar. 5.3 dekad ni ialah 5 dekad. Dan dia kita tak boleh tambah, kita tulis ni 3 tahun. Okey.
Okey, kita dah menukar yang pertama ni Okey, sekarang kita tukar pula yang kedua. Yang kedua ini ialah nombor pecahan. Pecahan apa? Pecahan bergabung ni, maksudnya nombor bercampur. Okey, jadi konsepnya sama juga, yang mana kita akan lakukan cerakin. Okey. So macam mana nak cerakin? Kita tulis dulu 3/4/5. So 3/4/5. Okey, seperti biasa ni dekat ni, cikgu tak tulis lagi. Bersamaan dia ialah 3. 3 itu ialah dekat ditambah 4/5 dekat. Dekat. Okay, kita lihat sini. Dekat ini memang sudah dalam unit yang betul. Dekat. So, kita boleh tulis semula nombor dia. Cuma kita kecilkan sikit. 3 dekat. Okay, yang jadi masalah ialah 4/5 dekat. Yang mana 4/5 dekat ini kita akan tukar menjadi tahun. Jadi konsepnya sama juga. Setiap dekat nak ditukarkan kepada tahun, kita perlu darab. Darab berapa? Darab 10. Ini bermakna 4/5 kita akan darab dengan 10. So kita tulis ni 4/5 kita darab 10. 10 apa? 10 tahun. Sebab kita nak tukarkan kepada tahun. Okey. Kita akan permudahkan. Yang mana 5 dengan 10 boleh dipermudahkan. Sifir 5. 5 kali 1, 5. 10 ini ialah 5 kali 2. Okay, seterusnya kita darabkan nombor atas dengan 4. Jadi 2 darab 4 kita dapat 8. Okey, maksudnya kita dapatlah di sini 4/5 tahun besar. 4/5 dekad ialah 8 tahun. Okey, 8 tahun. Jadi kita juga dah menukar 4/5 dekad ini kepada unit tahun, iaitu 8 tahun. Okey, sekarang kita dah tukarkan kedua-dua bentuk nombor ini menjadi dekad dan tahun, maka kita akan lakukan operasi penambahan. Okey. So kita tambahkan, kita tulis dulu unit yang terlibat, iaitu dekad dan tahun. Okey. Okey, seperti sebelum ni kita perlu melakukan dindingnya, cerakin ni, pengasingan ni kita kena ada dinding supaya kita tak tambah saja, kita asingkan dekad dan tahun. Okey. Dah ada ni kan, silap. Okey. Okey, sekarang kita masukkan nombor yang kita dapat tadi, iaitu 5.3 dekad ialah 5 dekad 3 tahun. So tulis ni 5 dekad 3 tahun. Manakala satu lagi 3/4/5 ialah 3 dekad 8 tahun. Okay, jadi kita pun tambah. Bila kita tambah 8 tambah 3 kita dapat 11 tahun. 5 tambah 3 kita dapat 8. Maksudnya 8 dekad. Okey, adakah ini jawapan terakhirnya? Okey, kita tak boleh terima jawapan ini kerana kita lihat sini, kita tahu 1 dekad ialah 10 tahun. Tapi jawapan kita ialah 11 tahun. Jadi kita perlu gantikan 1 dekad ni. Maksudnya kita sudah melebihi 1 dekad. So, kita kena tolak 10. Bila tolak 10, yang belah sini akan bertambah 1 dekad. Sebab dia dah lebih kan. Okey, so kita tambah sekali lagi. Okey, jadi 11 tolak 10 dapat 1 lah. Jadi kita dapat 1 tahun yang terakhir. Yang di sini 8 dekad tambah 1 dia jadi 9. Okay, jadi kita keluarkan jawapannya yang terakhir. Maka kita dapat jawapannya iaitu 9 dekad 1 tahun. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Okay, 9 dekad 1 tahun. Okay, kita
Teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Sifar perpuluhan 32 abad tolak 14 tahun. Okey, di sini nyatakan jawapan dalam tahun. Jika dilihat kepada soalan, tahun ini memang sudah unit yang sama, iaitu memang tahun. Jadi yang di depan ini dalam abad iaitu sifar perpuluhan 32 abad. Jadi kita perlu tukarkan abad kepada tahun. Jadi seperti sebelum ini, kita perlu faham konsep penukarannya. Jadi kita tulis dulu persamaan dia ataupun perkaitannya abad dan juga tahun. Okay, so kita akan tulis 1 abad bersamaan 1000, bukan 1000 abad, okay, betul, 1 abad 100 tahun, silap. Okay, 1 abad 100 tahun. Kalau dia 2 abad bersamaan 200 tahun. Okey, jadi daripada pemahaman ini kita boleh simpulkan iaitu abad nak ditukarkan kepada tahun, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 100. Okey. Cikgu tulis sini, setiap abad nak ditukarkan kepada tahun, unit besar ke kecil kita akan darab 100. Ini bermakna sifar perpuluhan 32 kita perlu darabkan dengan 100 untuk kita dapatkan dalam tahun. Jadi kita tulis dahulu sifar perpuluhan 32 kita akan darab 100. Jadi kita boleh tulis tahun kat sini. Okay, sebab kita nak jadikan dia dalam tahun. Kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali kerana operasi darab dan digerakkan ke kanan 2 kali kerana ada 2 sifar. Okay? Jadi kita gerak 1, 2. Jadi titiknya sudah berada di hujung. Maka kita dapat 32 perpuluhan sifar tahun. Okey, cuma sekiranya seperti biasa cikgu cakap, nombor perpuluhan yang ada sifar di hujung, jadi ia tidak membawa nilai. Kita boleh abaikan sifarnya, maka kita dapat sini nombor bulatnya iaitu 32 tahun. Okey, sekarang kita boleh lakukan operasi tolak. Okey, apa yang kita nak tolakkan? 32 sifar perpuluhan 32 abad ini kita jadi 32 tahun. So kita buat bentuk lazim 32 tolak 14. Okay, jadi kedua-duanya dalam tahun. Okey. Cikgu nak cari cikgu punya font iaitu S sekejap. Okey. Oh, tak ada. Okey, ada. Okey. 20. Kita tulis tahun. Tahun. Okey. Kemudian ada tahun lagi sekali. Okay, sekarang kita lakukan operasi tolak. Sebelum tu kita garis dahulu. Okey, 2 kita nak tolak 4. Tak boleh, pinjam jadi 12. 3 kurang 1 jadi 2. 12 tolak 4, kita dapat 8. 2 tolak 1, kita dapat 1. Jadi inilah dia baki yang ada. Okey. Jadi 32 tahun tolak 14 tahun, kita dapat jawapannya yang terakhir iaitu 18 tahun. Okay, apa yang penting di sini ialah cikgu menukarkan sifar perpuluhan 32 abad ini kepada tahun, dia jadi 32 tahun. Jadi inilah dia cara-cara
menjawab soalan C. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan uji diri bagi muka surat 268 untuk nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.